لنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaannya pada kita. Dengan izinnya dan taufiknya pada malam ni kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini. InsyaAllah kita meneruskan pengajian kita kitab Al-Yaqut An-Nafis karangan Al-Syekh Al-Habib Muhammad ibn Ahmad ibn Umar Al-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung bab bersuci muka surat 25 pada mereka yang ada kitab. Surat 25 yang ini fasal menyatakan tentang alat dan matlamat, jenis-jenis bersuci. Kata-kata musannif rahimahullahu ta'ala, wasailu taharati wa maqasiduha. Di taharati arba'u wasaila wa arba'atu maqasida. Fal wasailu hiya al-ma'u wa turabu wal dabighu wa hajarul istinja'i. Maksud dia, dan bagi bersuci itu mempunyai 4 wasilah. Maksud dia wasilah yang kita gunakan untuk bersuci ataupun diterjemah sini sebagai alat. Wasilah ni maksud dia sesuatu perkara yang menjadi perantaraan untuk kita mencapaikan sesuatu maksud. Contohnya maksud kita nak sampai ke Jidra, Kedah, ziarah mak kita, ziarah ayah kita yang berada di Jidra. Pergi ke sana. Jadi apa wasilah kita menyampaikan ke sana? Kereta. Contohnya kereta api, ETS. Itu dipanggil wasilah. Jadi sampai kita di sana, wasilahnya kereta, kenderaan. Jadi kita dituntut dalam syarak untuk bersuci. Baik, apakah wasilah yang untuk kita bersuci? Jadi dikata ada 4 jenis. Kemudian bersuci pun ada 4 maqasid. Maqasid di sini maksud dia adalah tujuan, matlamat. Kenapa kita bersuci? Baik. Kemudian diterangkan dulu tentang wasilah bersuci dalam hukum syarak. Dia kata ada pun wasilah-wasilah dalam bersuci, iaitu pertama sekali adalah air. Air adalah yang asal dalam hukum bersuci. Nanti kita terangkan lagi insya-Allah. Dalam masalah tanah ni ataupun mencampurkan air dengan tanah, kan? Sebab tu dikata sini debu tanah. Wadabir maksud dia bahan yang untuk mensamakkan kulit bangkai, untuk menjadikan kulit bangkai nanti tu suci, bersih, boleh digunakan. Jadi asal kulit bangkai hukumnya najis. Apa saja yang ada pada bangkai hukumnya najis. Bangkai maksudnya binatang yang mati. Kalau sekiranya binatang itu binatang yang boleh dimakan, dia mati bukan dengan cara yang disembelih dengan sembelihan syarak. Ada pun binatang yang tidak dibenarkan makan dalam hukum syarak kita, mati dengan apa cara sekalipun, maka hukum dia bangkai. Dan bangkai hukum dia najis. Apa saja yang berkaitan dengan badan dia hukum najis. Bulu dia najis, daging dia najis, gigi dia najis, tulang dia najis, darah memang dah najis dah. Tetapi kulit binatang selain daripada kulit babi dan anjing, walaupun bangkai, maka dia boleh jadi bersih dengan proses samak, ataupun dipanggil sebagai dalam bahasa Arab ad-dibar. Kita terjemahkan sebagai samak, iaitu dengan membersihkan bahagian kulit yang dalam tu daripada darah, daging dan dendiak, apa-apa saja lah, sampai betul-betul tak ada, hilang dah semua lemak-lemak dia, daging dia,
darah dia, dan bulu dia dibersihkan, dihilangkan kan, dengan trim apa. Jadi wasilah yang kita nak membersihkan kulit dekat sini bukan air, tetapi sesuatu yang dapat menghikis dan menghilangkan lemak-lemak, darah-darah, daging-daging yang ada pada kulit tadi. Apa saja benda sekalipun, sama ada bentuk chemical, kimia macam zaman sekarang ni kita guna asid ke ataupun saja, ataupun secara tradisional zaman dulu gunakan apa saja alat-alat ataupun bahan-bahan yang panas yang dapat menghikis, seperti kulit delima. Mereka guna kulit delima, buah delima, kulit dia. Hatta benda tu sekiranya najis sekalipun, seperti tahi burung merpati. Tahi burung merpati najis kan, tapi dia dapat menghikis. Dia dapat menghikis kawasan dalam kulit tadi tu sampai bersih, hilang, maka dia pun dikira sebagai alat untuk membersihkan kulit tadi. Yang ni dimasukkan dengan yang ketiga sini, dikata alat penyamak. Jadi dia juga adalah wasilah dalam membersihkan dalam hukum taharah, bab bersuci sini. Dan yang keempat, wal hajarul istinja, dan batu istinja, iaitu kalau seorang tu qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar, kalau sekiranya dia tidak mau basuh dengan air, yang di mana asalnya hukum bersuci istinja kan, bersuci menghilangkan kesan-kesan najis lepas qada hajat, hukum dia wajib, dan asal dia kita dituntut untuk bersihkan dengan air. Tetapi syariat memberi kelonggaran, boleh kita bersuci, beristinja dengan batu dan alat-alat yang kita akan sebutkan nanti dalam bab istinja, alat-alat yang diboleh gunakanlah selain daripada batu juga dengan syarat-syaratnya. Tapi asal dia batu. Zaman Nabi SAW dia pun istinja dengan batu. Jadi batu di sini pun menjadi satu wasilah untuk kita istinja kan. Cuma dalam empat wasilah bersuci ini, asal yang bersuci adalah apa dia? Air. Dan air pula adalah air mutlak. Baik, nanti kita akan sebutkan lagi dalam masalah dia. Dan kata-kata musannif rahimahullah taala, wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan wa turabu idza kana khalisan ghairu musta'malin wa dabiru idza kana hirrifan yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatahu wa ufunatahu kal qaradi wa dhar'i tayri wa hajarul istinja'i idza kana tahiran qali'an ghairu muhtaramin. Baik, maksud dia hanya sahaja dapat mensucikan air itu sekiranya air itu air mutlak. Maksud dia kat sini nak kata alat wasilah pertama untuk kita bersuci sama ada untuk menghilangkan najis ataupun bersuci untuk mengangkat hadas. Dan hadas terbagi pada dua, hadas kecil dan hadas besar. Walaupun setengah ulama' dia bahagikan pada empat, hadas kecil dan hadas yang lebih kecil, hadas besar dan hadas yang lebih besar. Nampak no? Tapi jarang kita dengar no, tahu hadas kecil hadas besar je. Ni ada setengah ulama' sebab dia lihat pada hadas kecil ni sebenarnya ada satu permasalahan, dia macam ada satu hadas lagi kecil. Nak cerita no, tuan-tuan, saya cerita salah, tapi dia macam susah sikit nak faham. Kita maklum bahawa kalau kita sekarang ni dalam keadaan yang bersih, bukan dalam keadaan berjunub, kita keadaan bersih, kita kalau nak solat, nak menyentuh mushaf, nak angkat mushaf, nak tawaf, empat perkara ni perlu kepada wuduk. Sebab kalau tak berwuduk, kita dikira sebagai berhadas kecil. Wuduk nanti kita akan belajar nak basuh apa syarat dia, apa rukun dia. Yang pentingnya kalau kita dah berwuduk, kemudiannya wuduk ni kita boleh gunakan untuk solat, untuk pegang mushaf, untuk tawaf Kaabah, dan tidak terbatal wuduk ni melainkan ada empat perkara yang membatalkan dia pun nanti insya-Allah lah, saya tak mau sebutkan awal-awal. Kan antara ni yang kita maklum, keluar sesuatu daripada kemaluan depan ataupun belakang, keluar angin ke contohnya, maka batal. Maka kalau seorang tu batal wuduk, maka ni dikira sebagai berhadas, hadas kecil. Tapi apakah hadas yang lebih kecil? Hadas lebih kecil ni nanti kita akan masuk satu bab dalam fiqah ni, dia panggil bab menyapu dua khuf. Sapu dua khuf. Apa dia dua khuf? Khuf ni satu pakaian seperti stokin, tapi dia bukan stokin, dan dia bukan kasut,
Dia di antara kasut dengan stokin. Kita punya budaya kita, budaya Melayu jarang pakai. Tapi orang Pakistan, orang belah stan-stan sana, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Gostan kan. Belah-belah sana depa memang adat pakai khuf ni. Dia pakai dalam kasut macam stokin, tapi dia tebal. Dia sama biasa ni dibuat daripada kulit. Dan syarat khuf ni untuk kita boleh sapu di atas dia, gantian basuh kaki ketika wuduk, mestilah dia tak boleh ditembusi air. Maksud dia material dia kena kuat. Tak boleh kain yang lembut. Boleh kain tak ada masalah, tapi pastikan kain tadi tu tebal sungguh-sungguh, tebal macam kain. Ni kain kot noh. Katalah kita buat kain sejadah ni buat khuf. Kalau kiranya ayak kena, dia tak meresap. Yang ni kira macam valid untuk disapu atas dua khuf tersebut. Apa maksud sapu dua khuf ni? Maksud dia kalau seorang tu dah berwuduk, wuduk yang sempurna, basuh muka, basuh tangan, sapu ayak kat kepala, basuh dua kaki, okey, wuduk dah selesai kan? Wuduk ni boleh guna untuk solat? Boleh. Okey, kalau sekiranya dah selesai wuduk yang sempurna ni, kemudian dia pakai khuf tadi, ada syarat-syarat khuf ni lah. Khuf ni mesti bersih, tak ditembusi air, dan dia kuat, boleh digunakan untuk berjalan-jalan. Maksudnya macam stokin kita tak guna untuk jalan dekat bukit, dekat apa, di koyak. Dan dia mestilah menutup kawasan basuhan kaki kita ketika wuduk, basuhan fardu, iaitu sampai atas buku lali, mesti tutup. Kalau sekiranya dia rendah macam kasut, saiz kasut biasa, maka tak boleh sapu. Baik, kita dah berwuduk, wuduk yang sempurna, kita pakai dua khuf tadi. Okey, sekarang ni kita pakai, lepas tu katalah wuduk kita batal. Selepas kita pakai tu 2 jam lepas tu wuduk batal, kita nak pergi ambil semayang, berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu ayak kepala, tak perlu kita cabut khuf ni, tak perlu kita tanggaikan dia. Memadai kita basahkan tangan, tersapu atas khuf tadi. Nampak no? Sapu atas khuf. Boleh macam tu, tak basuh kaki, boleh, tak ada masalah. Sebab khuf tadi cukup syarat, dan kita pakai ketika dalam keadaan yang berwuduk. Sampai bila boleh sapu ni? Kalau sekiranya kita dalam keadaan yang bermukim, maksudnya berada kat kawasan tempat tinggal kita, ataupun kita duduk satu tempat yang bukan kawasan kita, tapi kita duduk lebih daripada 3 hari yang sempurna, kan? Tak termasuk hari travel, pergi dan balik, maka kita boleh sapu atas dua khuf tu selama 24 jam, 1 hari 1 malam, bermula daripada tempoh berhadas. Hadas tadi. Nampak? Baik, katalah dia sapu di atas khuf dia pukul 9, dia batal wuduk pukul 9 pagi selepas pakai khuf. Jadi kemudian dia sapu atas dua khuf dia. Jadi dia boleh sapu atas dua khuf ni sampai bila? Sampai pukul 9 pagi besok. Sebab 24 jam tempoh dia. Besok pagi pukul 8 dia ambil semayang, dia sapu ada dua khuf dia. Kemudian dia baca Al-Quran. Baca Quran sampai pukul 8.30 ataupun 8.45, dia berhenti, dia solat duha. Dia solat duha dan solat 2 rakaat contohnya tepat pukul 9. Wuduk dia tak batal, tapi tempoh sapu khuf dah habis pukul 9. Apa yang berlaku? Boleh tak dia nak sambung lagi 2 rakaat solat? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kali terakhir dia berwuduk dengan tak mencabut 2 khuf dia, dan dia sapu atas 2 khuf dia, sah, sebab tempoh masih ada. Tapi sekiranya tempoh dah habis. Apa yang berlaku sekarang ni? Wuduk dia tak batal, tetapi wuduk dia tidak sah dah selepas pukul 9. Nampak no? Yang ni yang ulama kata hadas yang lebih kecil tadi. Dan wuduk dia tak batal, tapi wuduk dah tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab tempoh sapu tadi dah habis. Apa dia perlu buat? Dia hanya perlu pergi ke tempat wuduk, buka khuf dia, basuh 2 kaki, pakai balik khuf. Nampak no? Kalau dia nak pakai lah. Jadi sekarang ni nak kata wuduk dia batal pun tak, tapi wuduk tu boleh digunakan untuk solat, tak boleh pula. Ni yang dikatakan hadas yang lebih kecil tu. Nampak no? Nampak no? Baik. Jadi sekarang ulama kata hadas kecil, hadas lebih kecil. Hadas besar maklum. Hadas besar maksud dia keluar air mani ataupun bersama seorang tu bersama dengan isteri dia. Hadas lepas tu walaupun tak keluar air mani, dengan memasukkan zakar dalam faraj, berhadas besar. Lepas tu dia tak boleh solat, tak boleh semua, sampailah dia mandi. Kena mandi dulu, mandi wajib, angkat janabah, barulah dia boleh kemudian dia solat. Nampak no? Tapi orang perempuan yang tengah haid mandi pun tak boleh. Nampak? Kalau orang berjunub dia boleh mandi, tak ada masalah. Kalau dia puasa pun puasa dia sah.
Contohnya dia berjunub waktu sahur. Nampak no? Dia tak dan mandi, tapi dia dah niat. Dia dah niat apa? Untuk puasa besok, puasa wajib Ramadan. Terbit fajar, masuk waktu subuh. Tapi dia masih dalam keadaan berjunub. Tapi puasa dah sah. Tapi cuma dia wajib mandi untuk solat subuh. Tapi kalau perempuan tu pukul 5 pagi, walaupun dia dah niat puasa besok, tiba-tiba keluar darah haid. Apa berlaku? Boleh puasa esok? Tak boleh. Nampak no? Sebab darah haid ni kena keluar sekurang-kurangnya 24 jam. Kan? Satu hari satu malam. Jadi memang confirm lah lepas tu tak boleh puasa. Jadi hal keadaan perempuan haid ataupun perempuan yang dalam nifas lebih berat daripada orang yang berjunub. Itu yang dikatakan hadas besar orang berjunub, hadas lebih besar perempuan yang haid ataupun nifas. Baik, bila dah terputus darah haid ataupun terputus darah nifas, dah berhenti dah darah, barulah perempuan ni bertukar dalam keadaan hadas yang lebih besar tadi kepada hadas yang besar, iaitu keadaan dia seperti berjunub. Barulah dia boleh puasa, boleh solat, tetapi kena mandi wajib, mandi janabah dulu, mandi junub. Nampak no? Jadi nak kata mandi berwuduk tadi ni, semua wasilah dia adalah apa? Air saja yang boleh digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Nampak no? Dan air tu pula dikata sini mestilah air mutlak. Apa makna air mutlak? Air yang memang asal daripada kejadian asalnya. Air yang asal daripada kejadiannya, iaitu air yang turun daripada langit seperti air hujan, air embun, air salji, ataupun air yang terbit ataupun berada atas muka bumi kita, seperti air laut, air sungai, air mata air, air pergi. Jadi semua ada 7 jenis air yang disebutkan dalam kitab Matan Abi Syuja'. Disebut 7 jenis air. Ni air asal. Air nyok, ayonyo kan. Orang sini sebut ayonyo, dia bukan air sebenarnya. Sebab dia bukan air yang asal kejadiannya, tapi dia adalah air yang ada dalam buah. Air perahan seperti air tebu, air perahan buah-buahan ke apa semua pun bukan air. Jadi tak boleh kita berwuduk dengan dia, walaupun dia asal dia satu benda yang tabi'i, itu benda yang nature lah kan, kejadian Allah Ta'ala. Tapi dia bukan air. Jadi dia bukan istilah air mutlak. Dan air, kalau sekiranya air itu asal air mutlak, tetapi dah terlarut pada dia sesuatu benda yang bersih dan telah mengubah sifat dia. Sifat dia ada 3: warna, bau dan rasa. Sama ada dia mengubah salah satu daripada 3 ni, ataupun mengubah 2, ataupun mengubah 3-3, maka air ni juga panggil lagi air mutlak. Seperti terlarutnya dalam satu air tadi itu dakwat ataupun sirap, merah warna air tadi. Jadi orang pun kalau kita tunjuk pada dia, ni apa ni, dia kata tak tahu warna merah apa dia, sirap apa. Tak ni air mutlak, tak, ni bukan air mutlak, ni air lain ni. Air sirap ke, air dakwat ke, sebab dia dah ubah sifat dia. Ataupun air ni mungkin jadi warna dia masih lagi jernih, tapi dia ada bau. Contohnya kita tuang dalam dia apa ni, minyak gaharu ke ataupun kasturi ke, maka air tadi jernih lagi, boleh jadi dia tak berubah warna, tapi bau dia ada wangi. Tak awak wangi sangat air ni. Jatuh minyak wangi tadi. Jadi air ni bukan lagi air mutlak, sebab dia dah bercampur dengan satu benda yang larut, walaupun benda tu bersih kan, kasturi bersih, gaharu bersih, tapi dah mengubah sifat. Nampak tu, sifat bau. Ataupun rasa dia, seperti jatuh dalam dia cuka, mungkin tak ada bau sangat kan, sebab cuka kalau larut layak mungkin dia dah tak berapa bau cuka tu lah, tapi kita boleh rasa masam-masam. Awal asam-masam, ataupun gula lah senang cerita kan. Gula kita bancuh, dia tak ada bau, dia tak ada warna, tapi kita rasa manis. Awak manis ni, kata tadi si Mat tadi pergi tuang pula air gula dalam tu. Jadi boleh gunakan untuk berwuduk, bersuci? Tak boleh lagi dah, sebab ni air bukan lagi air mutlak. Dia panggil al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah sifatnya. Ataupun dalam istilah fiqh dia panggil al-ma'u tahir, air yang bersih sahaja. Sedangkan air mutlak disebutkan sebagai al-ma'u tahur, air yang tahur, maksudnya air yang bersih dan boleh digunakan untuk membersihkan, mensucikan. Nampak no? Jadi air tahur ni, air bersih ni, Allah Ta'ala sini sebut dalam Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, kami turunkan daripada langit ni
air yang tahur, air yang bersih dan kemudian membersihkan, iaitu air hujan. Dalam ayat lain, di yutahhirukum bihi, Allah Ta'ala turunkan daripada langit air untuk mensucikan kamu, membersihkan kamu dengannya. Baik, jadi itu syarat dia. Syarat untuk menggunakan air bersuci, mestilah air tu air tahur, air mutlak. Nampak no? Baik. Dan kalau sekiranya air tersebut, kalau air tersebut pula terkena najis, air tu terkena najis, air tu terkena najis, dan kadar air tadi ni pula tak cukup 2 kolah, maka air tadi tu juga dikira sebagai bukan lagi air mutlak, tapi dipanggil sebagai air mutanajis, air yang bernajis, walaupun dia tidak mengubah sifat air tersebut. Contohnya air dalam satu baldi, air dalam satu baldi jatuh pada dia tahi cicak seketui, rasa-rasa berubah dah air ni? Tak berubah. Bau tak berubah, warna tak berubah, rasa pun tak berubah. Tapi jangan ada rasa lah. Sebab dah jadi air mutanajis. Tapi nak kata kot lah, ada seorang tu dia pergi cedok, kawan dia kata tadi ada tahi cicak jatuh, tapi tak rasa apa-apa. Memang ada tahi cicak, mana ada rasa apa. Nampak no? Kot lah. Jadi tapi air tadi bila mana tak cukup 2 kolah, jadi dikira sebagai air mutanajis. Baik tuan. Air apa kabat? Air garam. Air karat. Baik. Okey. Air yang keruh disebabkan perkara-perkara yang memang air duduk pada tempat tu secara tabiat, secara tabi'i dia. Contohnya tanah. Tanah memang tempat air duduk, sungai contoh ni kan, ataupun kolam, memang air duduk atas tanah. Jadi keruh macam mana sekalipun, selagi mana dia air, maka boleh digunakan untuk berwuduk, tak ada masalah. Walaupun asal dia air ni bersih jernih, orang bubuh tanah dalam dia. Keruh dengan sebab perbuatan orang, bukan keruh sebab kita memang cedok air daripada sungai. Okey, kita cedok air daripada sungai, terutama ni musim banjir ni, air naik kan, memang air keruh kan. Tapi kalau sekiranya mengeruh tu memang tanah, sama ada kita memang cedok dari tempat asal dia memang dah keruh, ataupun asal dia air ni air tangki dah tapih apa semua, tapi buh tanah dalam dia, masih boleh lagi digunakan untuk berwuduk. Sebab apa? Sebab dia adalah memang tempat tinggal dia, air memang tinggal dekat tanah. Begitu juga semua perkara-perkara yang asal kejadian dia duduk bersama air, seperti rumpai, lumut. Kalau kita cedok air ada hijau-hijau tu kan, klorofil ke apa, klorofil ataupun dipanggil spirulina ke apa benda lah, nama saintifik dia kan, dia keluar klorofil hijau-hijau tu, boleh tak kita gunakan untuk berwuduk? Tak ada masalah, sebab tu memang habitat dia duduk dekat air kan, sama ada rumpai laut, rumpai ataupun rumput-rumput dekat tasik ke apa semua, tak ada masalah. Hatta binatang-binatang yang memang duduk dekat dalam air, siput ke apa semua, berubah air ni sebabkan binatang-binatang ni pun tak ada masalah, sebab dia memang tabiat dia duduk di situ. Nampak no? Ataupun air bertakung, daun-daun jatuh dalam dia, macam kat tepi-tepi sungai. Kadang-kadang bila air naik, ada kawasan yang jenis lopak sikit kan, berlekuk sikit, air dia masuk. Bila air tu turun, air ni ni lah dipanggil apa, terkepung kat situ, ataupun dah ada kat situ, tapi daun-daun pokok jatuh. Lama-lama daun-daun pokok ni sikit sebanyak memberi kesan pada air tadi. Hak ni pun dimaafkan. Bukan dimaafkan, dia tak memberi mudarat pada air tersebut. Air tadi masih boleh digunakan. Tetapi karat, kalau sekiranya perubahan tadi perubahan yang sangat ketara, sebab asal air tak duduk kat besi, tapi kita yang bubuh dekat dalam besi. Karat besi kan, kita yang bubuh air dalam besi. Jadi kalau sekiranya karat ni tadi memang mengubah perubahan yang ketara, dia perubahan yang ini mesti ketara. Maksud dia kalau kita cedok tu, orang dah tak nampak dah sifat air, sampai warna kuning ataupun coklat sangat kan, warna koko, bau pun terlalu busuk apa semua, ni ya sungguh tak boleh digunakan. Tapi biasanya karat ni dia tak banyak sangat, dia tak teruk sangat.
Begitu juga semua perkara-perkara yang larut pada ayak tadi, macam sirap, gula, teh, cuka tadi, kalau sekiranya masuk dalam ayak tadi, dia mengubah ayak tu tapi kadar yang sikit sangat, yang mana kalau kita tengok ghalib dia masih ayak. Ghalib dia tu masih kita kata ayak mutlak. Contohnya kita ada ayak dalam satu baldi, kita nak ambil semayang, tapi ada TO banyak ni je lebih kurang, 2/3 1/3 gelas masuk dalam baldi tersebut, kemudian dia larut. Rasa-rasa apa berlaku? Mungkin ada lah bening-bening sikit kan, dia macam tu. Tapi yang dominannya apa? Ayak mutlak. Yang ni boleh digunakan, tak ada masalah. Nampak no? Jadi dia punya kaedah dia macam ni. Sekiranya benda bersih yang masuk tadi tu, pertama sifat dia larut. Dia mengubah ayak tadi, tapi perubahan yang sikit, yang mana dominan dia masih sifat dia ayak. Seayak susah kadang-kadang betul bahasa kan, yang sifat dia masih lagi ayak, maka boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau perubahan tadi tu perubahan yang ketara, macam dakwat tadilah. Dakwat ni biasanya buh dalam beberapa titik pun silap habis keruh ayak kan. Sirap, pati sirap, cuka, pati cuka. Kalau cuka yang biasa sikit-sikit tu mungkin tak, pati cuka masuk. Contohnya ayak pekat gula, contohnya kan orang buat kenduri, dia buat ayak gula banyak-banyak, kalau masuk sikit-sikit tu silap boleh manis juga ayak kan. Tengok tuan-tuan orang buat ayak pergi jalan kan, kadang-kadang kita tengok dia cedok gula sikit, dia kadang-kadang sikit je cedok, tapi dia minum tu dia manis, sebab pekat gula tu. Jadi kalau perubahannya, kaedah dia perubahan dia ketara, maka tak boleh lagi digunakan untuk berwuduk. Nampak no? Baik, insyaAllah jelas no? Okay, sikit lagi, tambahan sikit lagi satu faedah. Kalau sekiranya perubahan pada ayak ni tadi daripada sesuatu benda yang dia bukan larut, tetapi dia satu benda pepejal, benda yang keras, tapi dia sikit sebanyak memberi kesan pada perubahan sifat pada ayak tersebut. Seperti apa? Seperti kayu gaharu. Kayu gaharu, kayu gaharu kan yang terasa, yang orang buat minyak gaharu, minyak ud tu, mahal tu. Katalah kita rendam dia dalam ayak. Nampak, rendam dalam ayak. Selepas satu tempoh ayak tadi bau wangi. Boleh tak guna ayak ni untuk berwuduk? Yang ni boleh. Walaupun bau dia kuat. Sebab apa? Sebab dia bukan larut. Nampak no? Dia bukan larut, tapi dia terkesan dengan kayu tu punya wangi tadi. Faham no, tuan-tuan? Mungkinlah tuan-tuan kata, ustaz, kalau ikut kita tengok kat mikroskop, dia larut juga sebenarnya. Molekul-molekul gaharu tadi sebenarnya dia menyerap dia dalam air. Fiqh tak cerita tentang benda macam tu. Maksud dia, ilmu fiqh ni tuan-tuan, hukum pada zahir. Dia lihat pada mata kasar. Kita tak tengok pakai mikroskop untuk buat hukum. Faham tak tuan-tuan? Itu kaedahnya. Setiap benda penghukuman najis tak najis semua dengan mata kasar. Nanti kalau kita masuk bab najis pun kita akan tengok perbicaraan ulama. Kan, kalau sekiranya benda dah terlalu halus tak nampak, tapi itu duk berjangka-jangka kemungkinan kalau kita tengok dalam mikroskop akan nampak molekul najis masuk kena pada pakaian kita. Ni tak jadi hukum. Nampak no? Sebab hukuman hanya pada mata kasar saja. Jadi itu juga masalah tentang kalau sekiranya ayak tadi tu berubah tetapi dengan sesuatu yang bukan larut seperti kayu gaharu, ini tak ada masalah perubahan tadi. InsyaAllah jelas tu no? Baik. Jadi itu yang kita nak kena pastikan masalah ayak mutlak tadi. Cuma kat sini ingat, bila najis, nampak najis ni lain. Tadi ni semua kita cerita perubahan ayak benda yang bersih, benda yang suci. Kayu, gaharu, cuka, garam, lupa garam. Garam, kalau sekiranya garam ni, nampak no? Main daripada mana? Daripada laut, kan? Daripada laut. Jadi kalau kita ambil air semayang, ambil wuduk dengan ayak laut, sah tak? Sah. Sepakat semua mazhab, tak ada khilaf di kalangan ulama. Sah. Sebab hadis sahih. Ada datang satu kumpulan sahabat daripada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, nahnu qaumun narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma' law tawadda'na atishna afa natawaddu bil ma'il bahri. Dia kata, wahai Rasulullah, kami ni sekumpulan orang yang kami ni berlayar kat laut dan kami bawa ayak sikit. Kalau kami berwuduk dengan ayak ni, kami akan dahaga. Maksudnya ayak tu berkaitan mereka minum. Dia kata, boleh tak kami berwuduk dengan ayak laut? Nabi kata apa?
al-bahr, Nabi kata laut ni at-tahurul ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut adalah air yang tahur, air yang bersih dan mensucikan. Dan Nabi tambah pula ilmu, tambah faedah. Nabi kata dan bangkai laut pula hukumnya halal. Maksud dia binatang atas darat ni kita kena sembelih, tapi binatang laut tak perlu sembelih. Kalau dia mati macam tu, macam apa, sotong, ketam, udang, ikan, tak ada masalah. Nampak no? Walaupun mazhab Hanafi dia lihat yang maksud bangkai binatang laut ni hanya ikan saja. Orang Hanafi tak boleh makan ketam tuan-tuan. Syukur kita mazhab Syafi'i kan. Kalau tidak, ketam, udang tak boleh makan. Dia lihat tu serangga, macam serangga. Saya pun dulu tak tahu tuan-tuan, tapi saya masa belajar dulu di Sudan, tahun yang ketiga saya duduk dengan pelajar-pelajar Turki. Jadi kita ni kadang-kadang jumpa orang Malaysia, depa sama ada depa kadang bagi kita lah makanan-makanan Malaysia sikit, bawa kongsi-kongsi lah pada pelajar kan. Antara makanan yang kita dapat kadang-kadang tu sebut kari. Kan kari ikan kita ni kan yang jenama adabi apa semua kan, dia letak gambar ikan, lepas tu kadang-kadang tu ada gambar udang kan. Jadi kawan-kawan saya Turki tengok gambar udang tu terperanjat dia. Dia kata, apa benda hampa makan ni? Hampa udang hampa tak makan kau? Depa lihat udang tu banyak lipas. Sebab nampak kaki-kaki macam tu kan. Sebab sebenarnya rupanya depa memang tak makan. Rupanya mazhab depa tak boleh makan. Alhamdulillah kita boleh makan tau. Tapi kalau tengok Maliki lagi dahsyat. Mazhab Maliki ni lagi macam-macam binatang dia boleh makan. Saya duduk di Sudan, orang Sudan mazhab Maliki. Afrika kebanyakan mazhab Maliki. Jadi satu hari tu masa tu saya tengah belajar dekat kuliah bahasa Arab. Jadi ada kawan saya, dia budak Nigeria. Depa ni memang Afrika ni badan besar-besar tuan-tuan. Tinggi-tinggi badan besar-besar semua. Jadi dia tengok saya kan kecil. Saya dah lah di kalangan orang Malaysia pun kecil. Dia kata, hang siapa kecil sangat, dia kata. Dia kata, aku rasa hampa ni tak makan ulak kot. Saya kata, ulak? Dia kata, ma ta'kul su'ban, lazim ta'kul su'ban. Dia kata, orang kena makan ulak ni baru badan besar. Terperanjat dia, su'ban. Sehingga dia gurau kata. Kata, la ya akhi, haram. Anda boleh makan ulak. Lepas tu dia marah kata, man qala haram? Kata, la. Dia kata, halal, boleh makan, kata. Makan ulak. Saya bergaduh dengan dia, kata mana boleh haram, dia kata halal, dia kata haram, kita kata haram. Rupanya lepas itulah saya mengaji dengan ulama-ulama Sudan, baca kitab fiqh Maliki. Rupanya subhanallah, boleh dia makan. Memang ulak buaya pun boleh. Tapi makruh. Dia sebut itu wa yukrahu. Dalam kitab matan ada matan Izziyah, saya belajar dulu matan Izziyah, dia kata wa yukrahu atau lahmul timsah, dan makruh makan daging buaya, dia kata, dan ulak, binatang-binatang tu. Tapi yang pelik ni sebelum tu, dan haram makan kuda. Mereka haram makan kuda pula. Lah, kuda halal. Saya masa belum pergi Sudan sempat makan kuda. Nampak no, tu ada khilaf pada mazhab. Jadi jangan terperanjat kadang. Kan kita pergi Sudan tengok ada pula masakan apa dia panggil? Buaya ada. Restoran jual buaya. Baik. Tang mana kita tadi? Nak kata tuan-tuan, garam ni, nampak? Garam walaupun ayak kita ni asal dia ayak mutlak, ayak tangki ke, kita bubuh garam dalam dia sampai masin, boleh digunakan untuk berwuduk, tak ada masalah. Dengan syarat garam yang dimasukkan tadi tu garam laut, bukan garam bukit. Kalau garam bukit tak boleh. Sebab apa? Sebab garam laut memang asal dia dalam ayak. Garam bukit dia bukan dia benda dalam ayak, dia asal daripada gunung, daripada kristal kan, dia bentuk kristal kan. Dalam gunung tu kan ada kristal kan, dia masin. Yang tu bukan daripada asal ayak, jadi tak boleh digunakan atau bercampur dengan ayak, dia ubah sifat, maka tak jadi lagi ayak mutlak. InsyaAllah faham no? Baik. Kemudian ni permasalahan air najis. Air najis ni terbahagi pada dua keadaan. Sekiranya air tu kurang 2 kolah, maka kena pada dia najis, walaupun sedikit, walaupun tak mengubah sifat, maka ayak tadi ni semua jadi ayak mutanajis, tak boleh digunakan lagi untuk berwuduk, bersuci, menghilangkan najis kan tak boleh, apatah lagi nak buat TO pun tak boleh, sebab ayak tu mutanajis. Nampak no? Walaupun tak berubah sifat. Tapi kalau sekiranya ayak tersebut lebih pada 2 kolah,
Kalau sekiranya masuk pada najis banyak macam mana pun, selagi tidak mengubah sifat dia, tak mengubah bau ataupun warna ataupun rasa, maka ayak tadi hukum dia ayak mutlak, ayak tahur, boleh digunakan. Nampak? Macam ayak kulah masjid, kita tuak buh banyak kan, banyak. Kita nak ambil semayang, tengok tu dia dekat dasar dia penuh tek cicak. Kita pun kata, macam mana ni masjid tak uruskan? Yalah, macam mana nak jaga tek cicak kadang-kadang kan? Cicak memang duk banyak kat sana, contoh ni kan, tak boleh nak jaga. Tapi boleh tak berwuduk ayak ni? Tak ada masalah. Tuan-tuan tengok ayak jernih, bau pun tak busuk, tak ada masalah. Duk kumur-kumur rasa okey, kan? Tak ada rasa apa. Jadi ayak bersih, ayak mutlak, tak ada masalah. Dia hukum dia menjadi najis kalau sekira ayak tu lebih 2 kolah, sekiranya berubah. Kan, kalau warna dah keruh ataupun bau busuk ataupun rasa dia ada rasa tak sedap, barulah hukum dia najis. Contohnya kita ambil sembahyang kat pipe, kita kumur-kumur, awak rasa pelik rasa ada benda tak kena ni, bau pun busuk. Naik atas tangki, tengok apa, ada bangkai tikui. Memang confirm kan, ayak tadi tu rosak, walaupun ayak lebih pada 2 kolah. Nampak no? Jadi macam mana nak buat ayak ni? Okey, ayak yang mutanajis ni boleh jadi masih boleh diselamatkan kalau sekiranya lebih pada 2 kolah, hatta kalau kurang 2 kolah sekalipun. Tapi cuma kalau ayak tu lebih pada 2 kolah, dia boleh diselamatkan dengan beberapa keadaan. Pertamanya, kalau sekiranya ayak tu kita boleh jangka, kita tambah sikit lagi, sifat najis tadi akan hilang. Maksud dia bau tadi akan hilang, atau rasa tadi tu akan hilang, ataupun warna tadi tu akan jernih balik. Jadi kita tambah, kita tengok-tengok tangki tadi tu dia separuh, tapi masih lagi had dia 2 kolah. Nanti saya akan beritahu macam mana nak tahu had 2 kolah atau tak 2 kolah. Jadi kita pun kata pasang pipe dia pun naik atas. Lama-lama kadang-kadang bau najis tadi hilang, ataupun warna dia kembali jernih, ataupun rasa dia pun dah hilang. Maka ayak tadi tu kembali kepada ayak mutlak, ayak tahur, ma'u tahur. Nampak no? Ataupun boleh jadi katalah bangkai tikus tadi tu kita cek kat atas tangki penuh sebab pakai pelampung. Tapi kalau bangkai tikus kan, dia bau kuat apa semua, kita pun buang. Katalah kita perasan bangkai tikus mati ni pukul 11 malam. Kita kata macam mana ni? Kita nak bersihkan ke tak? Kata tak larat sekarang ni. Aku tadi kerja banyak semua. Kita buat besok lah. Aku nak tidur dulu, tapi tak apa. Besok aku akan bangkit awal. Pukul 4 pagi, 4.30 itu aku main. Aku akan settlekan dulu. Kan aku bersihkan dulu tangki ni, kita pasang ayak lain. Katalah dia main pukul 4 pagi, bangkai tikus dia buang. Dia main 4 pagi, dia pun nak cuci lah tangki dia nak pun ganti ayak ni, nak salin ayak. Tapi tiba dia buka pipe, dia tengok bau tak ada. Lepas tu dia tengok kan, pakai torchlight ke, pasang spotlight ke, tengok ayak jernih, tak ada kata warna keruh-keruh, tak ada. Bau pun elok, rasa pun okey. Jadi macam mana hukum ayak ni? Ayak ni bersih, ayak ni kembali pada ayak mutlak, walaupun tak ada buat apa-apa pun. Walaupun tak ada buat apa-apa, sebab boleh jadi ayak mutanajis, sekiranya ada kesan najis tadi lebih pada kolah, dia boleh bersih sendiri. Sebab memang sifat ayak dia macam tu, sifat dia boleh hilangkan sendiri anasir kotor dia. Dalam bahasa Arab dia kata al-ma'u lahu quwwatud daf', air mempunyai kekuatannya untuk menyingkirkan kekotoran dia. Jadi hukum dia ayak tadi menjadi kembali air bersih. Ni semua kita cerita ni kalau sekiranya ayak ni lebih daripada 2 kolah. Adapun ayak kurang daripada 2 kolah, tuan-tuan tak boleh selamatkan dah kalau sekiranya jatuh pada najis, walaupun tak berubah sifat. Macam ayak dalam ni masuk najis, setitik saja darah masuk, larut teruskan. Kalau setitik darah rasa-rasa berubah dah, tak berubah, bau tak ada, apa pun tak ada kan. Tapi ayak ni tak boleh gunakan, mutanajis. Macam mana nak selamatkan ayak ni? Tak boleh nak selamatkan melainkan kita tuang dalam ayak lebih 2 kolah. Contohnya kita ada simpanan ayak kat rumah, ayak minum lebih daripada 2 kolah, satu tangki besar. Buka penutup ni, kita tuang, masuk. Lepas tu tuang, isi balik penuh, jadi bersih balik ayak ni. Nampak no? Sebab bila dia bergabung dengan ayak lebih 2 kolah, maka hukum dia hukum bersih. Nampak kan, insya-Allah. Baik, ada soalan ke?
Ayak tanah tu boleh, tak masalah. Lumpur sebab dia tanah tak ada masalah, boleh gunakan untuk berwuduk. Kalau kita buat boring kan, apa ni, telaga kan, ayak yang keluar first tu memang biasanya bau kuat. Kadang-kadang lama nak bagi dia sampai hilang bau dan yang keruh. Semua tu boleh untuk gunakan berwuduk. Sebab memang dia memang asal daripada benda tu, tanah ni memang asal daripada duduk tempat ayak, tak ada masalah. Minta maaf tak ada. Macam yang keluar dekat bukit tu. Berwuduk boleh, tak ada masalah. Ayak kurang di kolah boleh berwuduk dalam apa hal keadaan sekalipun. Yang masalah kalau kurang di kolah ni yang tak boleh, sebab kalau sekiranya dia bernajis, kena najis. Itu je. Macam contohnya kita ayak ni tak cukup di kolah kan, boleh habis sembahyang, boleh, tak ada masalah. Malah sebenarnya afdal kita ambil sembahyang, Nabi SAW ambil sembahyang dalam satu cupak, satu mud. Nanti kalau saya ingat, saya bawa cupak Nabi. Bukan Nabi guna cupak tu, jangan salah faham lah. Maksud dia saiz tadi tu kan, isi padu cupak ni saya dah sukat daripada sukatan ikut cupak guru saya, Syekh Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin, guru saya lah yang asal dari Yaman, Quraisy dia. Dan cupak dia daripada Syekh, ada sanad dia daripada Syekh Abdul Wakil Abdul Haq Al-Hashimi, ulama hadis besar kat Mekah. Sampailah sanad dia, cupak ni disukat turun-temurun sampailah kepada cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ambil berat tentang cupak ni? Sebab dalam hukum syariat kita ada banyak perkara yang kita guna cupak. Bayar fidyah guna cupak. Jadi cupak ni benda sukat, dia bukan ditimbang. Maksud dia satu bentuk bekas yang kena sama isi padu dia. Bila kita isi, dia akan dapat isian dia tu sama. Jadi dalam hadis Nabi SAW berwuduk dengan ayak satu cupak je. Nampak no? Malah ada riwayat 2/3 cupak, kurang lagi sikit daripada satu cupak. Jadi kalau ikutkan boleh kita kurangkan kadar air, lebih baik kita berwuduk kadar yang kurang. Tapi ulama kata jangan sampai kurang pada satu cupak ke atas sikit, supaya kita tidak membazir. Baik. Tapi nak kata tak ada masalah. Baik, sila. Okey, sekarang cerita dua kolah dengan cara saya cerita untuk bekas dulu, no. Liter ni saya kena kira lain sebab saya sendiri sekarang ni tak hafal dalam liter. Dua kolah ni tuan-tuan, kita perlukan bekas yang sekiranya bekas tersebut berbentuk cube, bentuk kotak, segi 4 tepat semua kan, tepat, panjang, lebar dan dalam. Dan kita perlukan bekas yang ukuran dia 1 hasta suku. Ni 1 hasta suku, lebih kurang sejengkal. 1 hasta sejengkal lebih kurang, ikut hasta tangan manusia yang normal. Bukan orang yang panjang lonjong tangan dia ataupun orang yang rendah kan. Ikut hasta yang normal. Tapi hasta ni tuan-tuan, ulama dulu, zaman dulu sebenarnya memang dia adalah satu ukuran yang standard. Macam kita sekarang pakai sentimeter dengan meter. Zaman dulu hasta ni dipanggil zira'un najjar, maksudnya hasta tukang kayu. Maksudnya pi mana-mana kita kedai kayu, kita nak tempah ukuran hasta, pemberi hasta dia standard, pi mana-mana pun. Jadi kita nak tempah mimbar, katalah kita nak buat 7 hasta, pergi kedai sana hasta dia pun sama, hasta sini pun sama, supaya standard. Jadi setengah ulama kaji balik hasta ni, ada khilaf, ada susah nak dapat yang tepat. Tapi saya ambil salah satu kajian daripada satu kumpulan pengkaji Darul Minhaj di Jeddah. Mereka mengatakan 61 ada banyak nombor belakang dia, yang saya gunakan 61.8, ada nombor-nombor lain. Kita ambil mudah 62 cm. Jadi kalau satu hasta suku berkesamaan dengan 77.5 cm panjang, lebar dan dalam. Jadi kalau kita ada bekas macam tu, buah ayak penuh, hak itulah 2 kolah. Ataupun kalau sekiranya bekas berbentuk macam tong drum, silinder, maka bekas tu perlukan 1 hasta, iaitu 62 cm diameter dia. Kan? Diameter maksudnya ukuran buka bulatan tadi tu, lalu titik tengah dia kan, perlukan 62 cm dan 2 hasta setengah. 2 hasta setengah ke dalam. 2 hasta setengah jadi berapa? Kalau 62 tadi, sekejap, saya kira sekejap.
62 bahagi 2 sama dengan 31 tambah 2 tambah 62 sama dengan 155 cm tinggi. Ataupun dalam bekas tadi tu 152 cm dan diameter dia 62 cm. Jadi kalau tong macam ni kita beli, isi ayak penuh, hak itulah 2 kola lebih kurang. Nanti insya-Allah kalau saya ingat minggu depan saya datangkan kiraan-kiraan semualah dengan liter dia, isi padu apa semua, selalu saya ingatlah. Sebab dulu saya ada catat dalam kitab Safinatun Najah, saya sekarang tak bawa kitab tu, bawa kitab lain. Insya-Allah jadi kalau ayak 2 kolah tu tadi tu, insya-Allah kalau masuk najis pada dia macam mana pun, selagi tak berubah 3 sifat dia tadi, salah satu daripada 3, maka ayak tadi masih boleh digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Baik. Sebenarnya ayat mustakmal ni dalam mazhab Syafi'i, saya beritahu sebab kita semua mazhab Syafi'i kan, kita belajar mazhab Syafi'i, amalan mazhab Syafi'i. Air mustakmal dalam mazhab Syafi'i adalah air daripada basuhan fardu. Air daripada basuhan fardu. Apa maksud basuhan fardu? Basuhan yang wajib. Maksud dia, kalau kita memang sekarang ni tak berwuduk, kita dalam keadaan berhadas. Jadi kalau kita ambil semayang, air semayang kita hukum apa? Wajib. Jadi yang wajib pula basuhan apa? Pada 4 anggota basuhan ni saja. Muka, tangan, sebahagian dari kepala dan kaki. Telinga wajib, tak wajib sunat. Kumur-kumur tak wajib, sunat. Dan basuhan berapa kali yang wajib? Sekali saja. Jadi setiap air yang kita basuh tadi tu, yang wajib 4 anggota ni saja, ini saja yang air mustakmal. Nampak no? Basuhan kedua bukan mustakmal, ketiga tak mustakmal. Nampak? Begitu juga kalau ayak mandi wajib. Kalau kita mandi wajib dan basuhan yang pertama tu, maksud dia bila ayak dah basuh muka, kena badan, hak tu yang terpisah pada badan kita tu, hak tu air mustakmal. Tapi kita jenis orang Melayu biasa, mandi ni mana nak mandi sikit, kita mandi berjufu. Kalau mandi pakai kolah kan, pakai ni gayung. Hak yang dah ketiga, ayat dah basuh dah. Maksud dia, hak mandi wajib ni dah basuh, dah kena dah. Hak yang kedua, ketiga tu kan yang mustakmal. Sebab sebenarnya dah settle lah kita punya mandi tu. Cuma kita tak puas kan, tak sejuk badan contohnya kan. Jadi begitu juga, wuduk sunat, ayat tak mustakmal. Wuduk sunat, ayat tak mustakmal. Nampak no? InsyaAllah ni dalam. Ya? Mustakmal. Tak mustakmal. Nampak no? InsyaAllah tuan-tuan ingatkan saya bulan depan kita tahun depan siap. Tahun depan kan kita punya kuliah insya-Allah. Kalau saya lupa, tuan-tuan ingatkan saya cerita bayan mustakmal ni. Sebab kitab ni ringkas. Kadang-kadang kita takut terlupa. Kitab ni dia ringkas. Dia sebut tentang asas-asas saja. Tuan-tuan ingatkan air mustakmal, kita cerita tentang hukum dia lebih secara terperinci. Nampak no? Macam mana masalah dia kena ayat lain apa semua. Baik. Sebab masa kita no. Baik, sampai sini dulu kono insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik bila Allah Subhanahu taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا وامن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.